Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah dan saya akan membentangkan tentang pengenalan dan takrif agama. Pertama sekali, pengenalan. Umum mengetahui, rakyat Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan agama. Antara tiga kaum di Malaysia ialah kaum Melayu, India dan Cina. Kepelbagaian kaum dan agama yang wujud di dalam kelompok masyarakat Malaysia menjadikan negara ini terkenal dengan kepelbagaian budaya dan adat yang hadir dan diraikan di dalam setiap kelompok masyarakat dan kaum masing-masing. Pentingnya agama di dalam sesebuah masyarakat tidak dapat disangkal lagi. Dengan agama, masyarakat dapat mengenal Tuhan dan secara tidak langsung membantu dalam memberikan kesejahteraan hidup. Setiap kaum mempunyai identiti agama yang tersendiri. Sebagai contoh, kaum Melayu sinonim dengan agama Islam, kaum India sebagai penganut agama Hindu, kaum Cina dan Siam sebagai Buddha dan suku kaum Bumiputra di Sabah dan Sarawak sebagai penganut Animisme. Takrif agama. Secara lazimnya, agama didefinisikan sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan atau suatu kuasa yang gaib dan sakti seperti dewa dan juga diikuti dengan amalan dan institusi yang berkait dengan sesuatu pegangan atau kepercayaan. Di seluruh dunia, banyak agama yang dianuti oleh penduduk di bumi. Antaranya ialah Hindu, Buddha, Islam, Confucianism, Kristian, Taoism dan Yahudi. Di Malaysia, agama rasminya ialah Islam dan masyarakat terbesar di Malaysia ialah kaum Melayu yang beragama Islam dan mengamalkan tradisi dan adat istiadat Melayu. Selain agama Islam, agama Buddha, Kristian, Hindu, Confucianism, Taoism dan agama tradisional Cina lain dan ateism juga wujud di Malaysia. Seterusnya, agama ialah fenomena masyarakat yang dapat dikesan melalui perlakuan seperti sembahyang, membuat sajian, perayaan dan upacara. Selain itu, sikap seperti saling hormat menghormati, kasih ataupun takut kepada kuasa luar biasa dan anggapan suci dan bersih terhadap agama juga sinonim dengan penganut sesuatu jenis agama. Di samping itu, penganut agama juga sinonim dengan pernyataan seperti jampi, mantra dan kalimat suci dan benda-benda material yang zahir seperti bangunan, contohnya masjid, gereja, azimat dan tangkal. Agama mempunyai fungsi tertentu kepada manusia dan bagi kebanyakan orang, agama berfungsi untuk pelindung kebahagiaan hidup. Assalamualaikum, nama saya Badrisha dan saya akan memulakan pembentangan saya yang bertajuk Mengapa Manusia Beragama. Sebelum saya mulakan, saya hendak menginformasikan bahawa kebanyakan informasi di dalam pembentangan saya kali ini adalah berasaskan dua buah buku. Yang pertama bertajuk Islam and Other Religion dan yang kedua adalah modul Hubungan Etnik edisi yang kedua. Ini adalah kerana adalah sangat tidak wajar untuk saya memberikan pendapat saya sewenang-wenangnya tentang perkara dan topik yang sangat penting di dalam kehidupan manusia iaitu agama tanpa sumber yang tepat dan yang boleh dipercayai. Jadi terdapat 5 faktor dan sebab yang mempengaruhi manusia untuk beragama. Pertama sekali adalah secara umumnya agama adalah keperluan asasi manusia yang tidak dapat dielakkan. Memetik petikan kata daripada Plutarch, seorang sejarawan Greek, beliau berkata, sejarah telah membuktikan sebuah bandar tanpa istana, sebuah bandar tanpa sebuah tempat pentadbiran dan sebuah bandar tanpa sekolah, tetapi tidak pernah sebuah bandar tanpa tempat beribadat. Ini telah menunjukkan agama sejak sekian lama telah menjadi suatu kewajipan dan keperluan bagi manusia untuk pelbagai sebab. Kedua, warisan kebudayaan mendorong seseorang untuk menganuti sebuah agama. Selain daripada budaya seni seperti tulisan khat dan pakaian tradisional seperti cheongsam, agama merupakan salah satu warisan yang manusia harus kekalkan dan anuti sebagai warisan terpenting untuk manusia pada masa hadapan. Selain itu, sebuah komuniti dan masyarakat memerlukan agama untuk mengukuhkan hubungan persaudaraan. Memetik petikan daripada sebuah buku bertajuk Religion yang dikarang oleh Profesor Abdul Daras, beliau menyimpulkan bahawa sesebuah komuniti tidak akan pernah wujud tanpa terjalinnya kerjasama antara manusia dan undang-undang yang sama.
Agamalah yang mempunyai undang-undang dan peraturan hidup yang paling tinggi di dalam kehidupan manusia. Agama yang menyatukan dan menstabilkan melalui undang-undang dan peraturan yang selari untuk membina sebuah komuniti. Ketiga adalah faktor keselamatan. Agama menyediakan inisiatif yang menggalakkan masyarakat dan individu untuk melakukan perkara yang bermoral dan sekaligus mengelakkan perkara yang boleh merosakkan hak asasi manusia yang lain seperti jenayah dan sebagainya. Selanjutnya, faktor lain adalah kerana agama merupakan jawapan terhadap persoalan hidup yang sukar. Persoalan yang sememangnya tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia seperti apakah tujuan hidup, apakah pencipta dan apa hubungannya pencipta dengan kehidupan. Dan faktor yang terakhir sekali adalah untuk kesejahteraan hidup. Setiap agama mementingkan kehidupan yang abadi iaitu kehidupan selepas dunia. Islam mengenal kehidupan abadi sebagai akhirat di mana umat Islam akan menerima pembalasan sama ada hukuman atau ganjaran. Assalamualaikum, saya Nur Nabila akan membentangkan subtopik peranan agama. Percakapan dan tindakan manusia secara asasnya dipengaruhi oleh 3 aspek. Agama merupakan perkara pertama sebelum perundangan dan moraliti. Peranan agama dilihat sebagai sumber nilai moral, mewujudkan masyarakat bertamadun, medium ikatan sosial dan penyatuan masyarakat dan juga sumber nilai kesenian. Pertama, agama merupakan kod etika dan moral yang menjadi panduan kehidupan penganutnya. Setiap agama menggalakkan penganutnya untuk sentiasa berbuat baik kepada semua orang tanpa mengira keadaan dan waktu. Kedua, agama mendorong manusia untuk membina kehidupan bertamadun. Banyak perkembangan tamadun dipengaruhi oleh sesuatu agama. Sebagai contoh, tamadun negara barat dipengaruhi oleh agama Kristian. Manakala tamadun negara di Timur Tengah kebanyakannya dipengaruhi oleh Islam. Ketiga, agama menyebabkan masyarakat membina ikatan sosial. Agama menyatukan individu sehingga terjadinya masyarakat, bangsa dan negara. Kepelbagaian upacara agama yang diadakan membuat penganut sesuatu agama itu berkumpul dan meluangkan masa bersama. Justru itu, terbit rasa bekerjasama dan bersatu padu antara mereka. Keempat, agama merupakan medium penyatu meskipun penganutnya berbeza bangsa, suku dan adat. Sebagai contoh, Nabi Muhammad yang memasuki kota Madinah pada tahun 622 Hijrah melalui Piagam Madinah yang menyatukan umat Islam khususnya Yahudi dan Nasrani. Atas dasar persetujuan tersebut, perbuatan yang memecah belahkan masyarakat di Madinah ketika itu tidak dibenarkan. Begitu juga dengan agama lain meskipun mempunyai banyak pecahan atau doktrin, kerana pada asasnya agama menyatukan semua penganutnya. Peranan agama yang terakhir ialah melestarikan kesenian. Agama boleh dikaitkan dengan aktiviti kesenian seperti seni bina, lukisan, ukir kayu, seni pahat, tarian dan banyak lagi. Kita dapat melihat setiap agama mempunyai kebudayaan dan kesenian masing-masing yang sekian lama diwarisi. Kita sewajarnya melestarikannya untuk simpanan dan rujukan generasi akan datang. Assalamualaikum, nama saya Nur Khalisa Adila binti Abdul Halim. Jadi saya akan menerangkan tentang penggolongan agama. Penggolongan agama terbahagi kepada dua, iaitu agama ciptaan manusia dan juga agama ciptaan Tuhan. Okey, saya akan terangkan agama ciptaan Tuhan yang pertama. Okey, agama ciptaan Tuhan atau nama lainnya yang dikenali sebagai agama samawi merupakan agama yang diturunkan dari Tuhan dan ianya diwahyukan kepada manusia-manusia yang terpilih. Dan kemudian manusia-manusia yang terpilih ataupun yang tertentu inilah yang bertanggungjawab untuk menyebarkan dan menyampaikan kepada seluruh manusia di dunia. Agama samawi ini bukanlah datangnya daripada pemikiran ataupun ilham seseorang, namun ianya merupakan wahyu daripada Tuhan. Jadi di dalam wahyu yang diturunkan oleh Tuhan ini terdapat segala perintah, larangan dan juga peraturan yang perlu kita patuhi demi mencari keredaan dan keberkatan dalam kehidupan. Antara contoh agama samawi ini ialah agama Kristian, Yahudi dan juga Islam.
Jadi ketiga-tiga agama ini mempunyai dasar yang sama, iaitu mereka percaya bahawa Tuhan menciptakan agama mereka dan Tuhan ini merupakan Tuhan sekalian alam. Mereka percaya dengan kewujudan rasul-rasul dan juga kitab-kitab suci. Namun ketiga-tiga agama ini mempunyai perbezaan dalam konsep bentuk Tuhan, rasul-rasul dan juga kitab-kitab suci. Dan mereka juga mempunyai perbezaan dalam hukum hakam dalam sesuatu perkara. Selain daripada itu, agama Kristian berpegang dengan kitab Injil, agama Yahudi berpegang dengan kitab Taurat dan agama Islam berpegang dengan kitab Al-Quran. Jadi itu adalah sedikit penerangan tentang agama ciptaan Tuhan. Manakala agama ciptaan manusia merupakan agama yang diasaskan oleh manusia. Ianya lahir daripada pemikiran, ilmu dan juga ilham seseorang yang dipercayai ataupun ahli falsafah dan ahli fikir. Agama ciptaan manusia ini mereka tidak ada sumber utama, sumber rujukan ataupun kitab-kitab suci. Tapi kitab-kitab suci yang mereka ada ini merupakan dari pemikiran ataupun ilmu daripada seseorang yang mereka percaya. Dan antara contoh agama ciptaan manusia ialah agama Shinto, Tao, Confucius, Buddha, Sing dan lain-lain. Dan agama ciptaan manusia ini sering berubah-ubah kerana ianya mengikut kefahaman penganutnya sendiri. Dan agama ciptaan manusia ini sering dikaitkan dengan penduduk yang berada di kawasan terpencil dan mundur kerana mereka hingga kini masih lagi melakukan pemujaan, upacara penyembahan roh dan lain-lain. Dan agama ini selalunya datang daripada ilham, pengalaman, kebudayaan seseorang dan selalunya agama ini diwarisi dari generasi ke generasi yang lain. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan berkongsi tentang agama-agama di Malaysia. Jadi terdapat beberapa agama di Malaysia iaitu agama Islam, Buddha, Hindu, Kristian, Sikh, animisme, ajaran Confucius dan ajaran Tao. Tapi untuk hari ini saya akan bercerita tentang 4 agama yang tersohor di Malaysia. Jadi agama yang pertama adalah agama Islam. Yang mana umum mengetahui agama Islam adalah agama rasmi di Malaysia. Apabila seseorang itu menganut agama Islam, itu bererti dia perlu mengikuti dan meninggalkan segala larangan Allah SWT. Dan Nabi Muhammad perlu dijadikan sebagai contoh tauladan dari segala aspek kehidupan. Dan sumber rujukan utama bagi umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ni juga dikenali sebagai hadis lah. Okay. Terdapat beberapa sumber lain seperti ijtihad, ijma', qiyas, syura dan sebagainya. Umat Islam sendiri berpegang kepada rukun iman dan rukun Islam. Perayaan bagi umat Islam adalah Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Seterusnya adalah agama Buddha yang mana majoriti penganut agama ini adalah dari etnik Cina. Terdapat 4 ajaran dalam agama ini yang dikenali sebagai 4 kebenaran mulia mengenai alam iaitu penderitaan, penyebab kepada penderitaan, penampatan nafsu dan jalan menuju kebenaran iaitu jalan 8 lapis. Agama ini mementingkan aspek moral iaitu menghormati kehidupan tidak kira manusia, tumbuhan ataupun haiwan. Objektif utama bagi penganut agama ini adalah untuk mencapai nirvana. Dan perayaan umum bagi agama ini adalah Hari Wesak. Seterusnya adalah agama Hindu. Agama ini dianuti oleh sebahagian besar masyarakat di Malaysia. Penganut agama ini berpegang kepada kitab Veda, Upanishad, Mahayana dan Mahabharata yang membentuk etika Hindu itu sendiri. Objektif bagi penganut agama ini adalah untuk mencapai moksha. Terdapat 3 dewa utama dalam agama Hindu iaitu Brahma, Vishnu dan Shiva. Konsep utama bagi agama Hindu adalah Dharma, Samsara, Karma dan Moksha. Antara ajaran dalam agama ini adalah berkenaan tugas dan tanggungjawab setiap insan, kelahiran semula, perbuatan yang baik dan kebebasan dari putaran kelahiran dan kematian. Perayaan umum bagi penganut agama ini adalah Deepavali, Thaipusam dan Pongal. Akhir sekali adalah agama Kristian. Penganut bagi agama ini mempercayai bahawa agama ini diasaskan oleh Jesus Christ. Kitab Bible, Old Testament dan New Testament dijadikan sebagai kitab suci bagi penganut agama ini. Terdapat 4 prinsip utama dalam ajaran Kristian, iaitu terdapat satu Tuhan yang mencipta alam, berpegang kepada konsep Trinity,
Ajaran Yesus hendaklah diikuti dan setiap orang diadili oleh Tuhan berasaskan tingkah lakunya di dunia. Perayaan umum bagi penganut agama ini adalah Hari Krismas, Easter dan Good Friday. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafira dan saya akan meneruskan dengan subtopik seterusnya iaitu konflik agama. Umum mengetahui selain daripada perbezaan dari segi ideologi, falsafah hidup, warna kulit, bahasa dan juga perbezaan budaya, kepelbagaian agama juga adalah antara salah satu faktor utama yang menyumbang kepada tercetusnya konflik di dalam masyarakat, terutamanya di Malaysia. Hal ini kerana Malaysia terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum dan juga berbilang bangsa, begitu juga dengan agama. Seperti yang diketahui, Malaysia sememangnya meraihkan kepelbagaian, tetapi terdapat setengah individu dan juga sesetengah pihak yang gagal untuk memahami dan juga menghormati ajaran agama lain. Tidak dinafikan juga setiap manusia mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeza, tetapi kita perlulah meluahkan pendapat masing-masing dengan melalui cara yang betul dan bukanlah dengan melibatkan sentimen agama yang sangat sensitif. Seterusnya, terdapat juga sikap individu itu juga yang bertindak di luar batasan yang telah digariskan agama dan juga undang-undang yang akan menyebabkan berlakunya perselisihan faham antara agama lain. Misalnya, terdapat setengah individu dan pihak yang menggunakan sentimen agama demi kepentingan politik mereka. Terdapat pemimpin parti ataupun politik kepartian yang sentiasa mempersoalkan dan mengapi-ngapi ke masyarakat dengan isu agama. Mereka menjadikan agama sebagai modal untuk memecah belahkan keharmonian kaum yang telah wujud di negara ini dan seterusnya akan mewujudkan jurang di antara masyarakat sendiri. Lebih-lebih lagi jurang di antara kaum dan juga antara parti yang berbeza. Kebebasan bersuara dan media kadang-kadangnya menyebabkan setengah individu itu begitu bebas memainkan sensitiviti agama, seperti contoh penghinaan terhadap agama lain. Oleh sebab itu, wujudnya akta hasutan yang bertujuan untuk membendung ketegangan agama yang berlaku di Malaysia. Oleh demikian, penjelasan dari perspektif keagamaan mengenai prinsip kepelbagaian masyarakat adalah sangat penting bagi memastikan setiap individu dapat bertolak ansur dan juga saling menghormati ajaran agama masing-masing. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan pendekatan dengan mengadakan dialog, forum berbentuk akademik, seminar, kesedaran melalui media sosial dan juga didikan awal kepada kanak-kanak agar mereka lebih faham mengenai nilai agama yang wujud di negara Malaysia. Semua pihak perlu bekerjasama dalam mencari pendekatan untuk sentiasa mempromosikan toleransi agama kepada masyarakat, seterusnya mengurangkan ketegangan agama yang wujud di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asha binti Muhammad Azman dan saya akan membentangkan tentang mencari titik pertemuan ataupun mencari middle ground untuk semua pihak bersetuju macam mana untuk bertoleransi dengan sesama sendiri untuk memastikan persekitaran yang aman dan damai. Baik, jadi kita semua rasanya boleh setuju yang agama ni berpotensi untuk mewujudkan hubungan yang erat. Tapi pada semasa yang sama, ia juga mampu mewujudkan hubungan yang memisahkan antara pelbagai pihak. Sebab kalau kita nak tengok sejarah dunia, salah satu konflik agama yang paling besar ialah Perang Salib antara Islam dan Kristian yang berlangsung selama 195 tahun. Jadi, kenapa benda ni boleh berlaku? Menurut Syamsul 2011, antara seseorang yang apabila seseorang berkuasa otoriti menukarkan atau mentafsirkan agama sebagai satu ideologi atau sebuah gerakan politik, sudah tentu ia akan mencetuskan pemisahan antara penganut pelbagai agama. Selain itu, apabila agama dibawa sebagai topik pertikaian, sudah tentu akan menggalakkan ketegangan dan konflik antara masyarakat. Even tokoh falsafah politik Inggeris Thomas Hobbes menyatakan konflik sentiasa akan wujud selagi ada kuasa kerana masyarakat akan sentiasa bersaing dan berlumba untuk mendapatkan kuasa atau kedudukan yang ditakrifkan sebagai sumber yang terhad. Jadi apabila seorang itu menggunakan agama sebagai ideologi atau sebagai gerakan politik, sudah tentu not only
createkan competitiveness untuk orang untuk berlumba saing, tapi ini akan mewujudkan konflik dan juga ketegangan antara masyarakat. Jadi salah satu contoh yang kita boleh lihat adalah apabila dua orang pasangan yang berkahwin, diorang asalnya lain agama tapi seorang tu tukar agama untuk kahwin dengan seorang lagi tu. Lepas tu bila jadi ada masalah masalah rumah tangga, keluarga daripada kedua pihak pasangan tu sudah tentunya akan terlibat. Dan sebagai contohlah, contoh yang paling senang saya boleh fikir, mungkin terjadi suami tu dia Islam, kahwin dua, dia kahwin seorang lagi tanpa pengetahuan isterinya. Lepas tu nanti isterinya yang asalnya tukar agama disebabkan suami dia tu mesti rasa macam kenapa jadi macam ni. Lepas tu nanti keluarga pun akan terlibat. Lepas tu keluarga akan salahkan agama, kenapa Islam membenarkan buat macam ni. Jadi sebab agama ni isu yang sensitif, kita perlu berhati-hati dengan kata-kata kita. Even dalam surah Al-An'am, ada ayat yang bermaksudnya, dan janganlah kamu mencerca benda-benda yang mereka sembah selain Allah kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Jadi takkan ada macam mana efek yang positif lah kalau kita menggalakkan pergaduhan, terutamanya kalau pasal topik agama ni. Oleh itu pentingnya kita kena uruskan perkara ni secara toleran, mengelakkan ketegangan, pergaduhan dan keselisahan faham. Disebabkan itulah untuk kita mencari titik pertemuan, benda ni kita kena acknowledge first. Okay, kita kena uruskannya secara toleransi dan berhikmah. Terutamanya pada zaman sekarang ni yang moden ni, kita akan terdapat pelbagai kemudahan yang boleh kita guna untuk menerokai dan mencari penempatan di setiap penjuru dunia kan. Jadi kita whether we like it or not, tahu sama ada kita rancang atau tak rancang pun, kita mesti akan berinteraksi dengan pelbagai jenis kelompok masyarakat. Contohnya kat sekolah, dekat di jiran perumahan kita, dekat tempat kerja kita, mungkin nanti bila dah besar nanti pun, bukan bila dah besar, memang kita dah besar dah pun, tapi bila kita mula bekerja nanti pun, kita akan sentiasa ada dalam kalangan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeza. Jadi, sebagai contohnya, hubungan erat antara jiran yang berbeza anut agama dapat menggalakkan hubungan erat dan kita boleh saling membantu satu sama lain dan saling menjaga keselamatan satu sama lain, bertukar-tukaran makanan, terutamanya kalau ada situasi kecemasan macam bencana alam dan sebagainya. Amat penting untuk kita macam mana kita tunjuk hormat untuk satu sama lain dan tunjuk nilai kemanusiaan dengan satu sama lain. Kita perlu membantu satu sama lain dengan apa-apa yang mana-mana yang kita boleh bantu, kita perlulah bantu. Jadi sebenarnya Malaysia ni sangatlah bertuah. Sebab apa? Kita banyak dapat cuti. Sebab kita dapat diperhatikan di Malaysia, kita dapat menyambut pelbagai perayaan agama dan kebudayaan macam Hari Raya, Hari Tahun Baru Cina, Selamat Tahun Baru semua orang, Deepavali, Kaamatan, Gawai Raya, Hari Christmas, semua tu. Jadi, walaupun wujud beza agama antara masyarakat semua ni, tapi hubungan kita ni sebenarnya perlu dan boleh dieratkan sebab ada nilai kemanusiaan ni lah, perkongsian perayaan ni semua, kita dapat mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan. Jadi, dengan mempraktikkan nilai universal atau nilai kesejagatan antara satu sama lain, Malaysia sudah tentu boleh berurusan antara sesama sendiri dengan rasional untuk memastikan kita dapat hidup dengan aman damai, sejahtera dan dapat menggalakkan kekayaan dan kebaikan untuk negara kita. Seterusnya ada satu artikel ni daripada
online atau berita harian online yang menunjuk beberapa artikel ni sangat bagus sebab ada banyak informasi-informasi yang sangat sesuai dengan topik kami ni. Tapi yang saya nak highlight ialah konflik agama ni dia berlaku sebab kalangan orang yang tidak memahami agama lain dengan lebih baik. Jadi, seminar atau dialog antara agama perlu kerap dilakukan untuk bagi orang ni semua faham pelbagai agama dengan lebih mendalam supaya kita boleh mengelakkan daripada pergaduhan atau konflik. Selain itu, mata pelajaran umum seperti kursus tamadun Islam dan tamadun Asia wajib kepada pelajar universiti awam dan swasta di Malaysia. Macam yang sekarang kita tengah belajar ni lah. Okey, jadi ini satu pendekatan yang tepat dan perlu dilakukan demi keharmonian negara kita. Jadi kesimpulannya, kami dah bincangkan pasal takrif agama, kenapa manusia beragama, peranan agama, penggolongan agama di Malaysia, konflik agama. Jadi secara kesimpulannya, kita semua perlu bersyukur yang kita dapat menikmati kebebasan beragama yang diberikan kepada kita. Jadi kita hendaklah sentiasa menghormati kepercayaan agama yang lain atau sesebuah kumpulan yang lain. Sebab kita perlu pastikan kita, rakyat Malaysia, haruslah sentiasa berusaha untuk mewujudkan persefahaman, saling menghormati dan toleransi antara satu sama lain untuk mencapai perpaduan di negara masyarakat majmuk ini iaitu Malaysia. Itu sahaja daripada saya dan kumpulan saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.